Anda sedang menyaksikan manual bagi penggunaan sistem OAC 3 Plus online khusus untuk OAC. Manual ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan juga pengetahuan bagi permohonan pelan pemajuan dan permit pembinaan. Ia bertujuan untuk memastikan supaya sistem sedia ada dapat ditambah baik dan diperkasa untuk memastikan supaya tadbir urus yang lebih sempurna. Portal OAC boleh dilayari menerusi pautan oac3plus.kpkt.gov.my dengan menggunakan pelayar terkini antaranya Google Chrome, Mozilla Firefox dan juga Safari. Sila pilih negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT dan tekan butang hantar. Portal OAC akan memaparkan PBT yang dipilih dan ia akan menjadi medium utama yang digunakan oleh pengguna sistem untuk membuat semakan kepada permohonan, mendapatkan maklumat berita terkini mengenai OAC dan membaca pengumuman terkini. Pihak OAC adalah pihak yang bertanggungjawab kepada sesuatu permohonan setelah diedarkan oleh OAC. Ia mempunyai pautan login yang mempunyai akses kepada modul dalam sistem mengikut jenis peranan. Langkah 1, klik pautan kaki tangan pada bahagian atas sebelah kanan portal OAC. Langkah 2, klik kaki tangan bagi peranan OAC. Langkah 3, masukkan ID pengguna serta kata laluan yang sah, kemudian klik butang log masuk. Dashboard merupakan keperluan utama dalam pembangunan sistem ini. Ia akan memaparkan tugasan yang belum selesai. Modul permohonan mengandungi 8 submodul iaitu modul keseluruhan, kebenaran merancang, bangunan, landscape, ubah suai, infra dan permit juga am. Setiap submodul akan ditapis mengikut jenis borang dan setelah itu ia akan mengandungi semua permohonan yang berkaitan dengan borang permohonan kebenaran merancang, manakala submodul keseluruhan pula akan mengandungi semua jenis borang permohonan. Submodul keseluruhan memaparkan semua permohonan yang telah dihantar oleh pemohon bagi setiap borang permohonan. Langkah 1, klik modul permohonan. Langkah 2, klik submodul keseluruhan. Langkah 3, klik pautan proses pada kolom tindakan bagi dipilih. Untuk membuat carian, anda hanya perlu memasukkan kata kunci pada ruang carian di bahagian atas kanan senarai permohonan. Setelah permohonan diterima secara dalam talian, pihak OAC boleh membuat semakan dokumen dan menyemak maklumat yang telah pun diberi. Dan kemudian pihak OAC akan memberi tindakan di bahagian tindakan OAC. Bahagian aktiviti merupakan bahagian senarai aktiviti yang melibatkan perjalanan sesuatu permohonan dan hanya pihak OAC saja yang boleh memadam aktiviti yang dimuat naik oleh mereka. Paparan nota aktiviti merupakan ulasan atau justifikasi dari pihak OAC bagi aktiviti yang dimuat naik oleh pengguna. Untuk memaparkan nota yang dimasukkan untuk aktiviti yang direkod, tekan ikon kertas. Lampiran merupakan item rujukan bagi aktiviti yang dimuat naik oleh pihak koordinator. Untuk memaparkan lampiran, klik pautan lampiran. Pihak OAC boleh memadam aktiviti yang dimuat naik sekiranya berlaku kesilapan. Memadam aktiviti hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memuat naik aktiviti tersebut sahaja. Untuk memadam aktiviti, klik ikon tong sampah. Pihak OAC juga boleh muat naik aktiviti yang berkaitan dengan permohonan. Langkah pertama, pilih drop-down, sila pilih aktiviti. Langkah kedua, memilih tarikh dan masa jika perlu. Langkah ketiga, masukkan nota seperti komen atau justifikasi di ruangan nota. Langkah keempat, klik choose file untuk muat naik lampiran jika perlu. Langkah kelima, klik butang daftar untuk mendaftar aktiviti. Modul semakan dan ulasan adalah modul untuk OAC mengedarkan permohonan kepada koordinator dalaman dan agensi luaran untuk membuat ulasan. Untuk memaparkan modul ini, klik butang semakan dan ulasan. Maklumat permohonan hanya memaparkan maklumat am permohonan. Namun, pihak OAC masih boleh melihat maklumat penuh permohonan itu. Pihak OAC juga boleh menjemput koordinator dalaman untuk membuat ulasan.
Untuk membuat jemputan, apa yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, tandakan kotak pohon ulasan. Sekiranya ingin mengedarkan kepada semua kumpulan koordinator atau tandakan pada setiap kumpulan teknikal. Langkah kedua, halakan anak panas tertikus kepada ikon orang untuk melihat ahli kumpulan. Langkah ketiga, tarikh edaran dan tarikh akhir boleh diselenggarakan mengikut berapa hari yang akan ditetapkan. Langkah keempat, klik butang hantar. Modul maklumat bil adalah modul untuk pihak OAC mewujudkan bil tambahan jika terdapat kesilapan. Untuk melihat maklumat bil, klik pada butang maklumat bil dan akan dipaparkan maklumat mengenai senarai bil dan senarai resit pembayaran. Anda juga boleh mendaftar bil tambahan baru dan hanya boleh dilakukan oleh pihak OAC dan koordinator sahaja. Pendaftaran bil tambahan melibatkan fee tambahan, cagaran dan ISF dan caj pemajuan. Untuk menambah bil, langkah pertama, klik butang daftar bil baru. Langkah kedua, masukkan nama bil. Langkah ketiga, masukkan pelanggan bil. Langkah keempat, masukkan amaun di bahagian amaun ringgit Malaysia. Langkah kelima, masukkan nota jika perlu. Langkah keenam, klik butang simpan. Untuk mengesahkan daftar bil baru, klik pada butang pasti. Arahan bertulis hanya dapat dilakukan setelah koordinator menerima permohonan. Sekiranya permohonan belum lagi diterima, butang arahan bertulis tidak akan terdapat pada bahagian tindakan lanjut. Bagi pelantikan koordinator pula, pihak OAC perlu mengedarkan permohonan kepada koordinator yang bersesuaian kepada permohonan yang telah pun dihantar. Untuk membuat pelantikan koordinator, langkah pertama, klik drop-down koordinator bagi memilih koordinator yang bersesuaian. Langkah kedua, halakan anak panah tertikus kepada ikon orang untuk melihat ahli kumpulan. Langkah ketiga, klik butang hantar. Seterusnya, pihak OAC juga boleh menambah nombor fail rujukan untuk rujukan pada masa hadapan. Pada masa yang sama, OAC juga boleh menukar status permohonan di bahagian status permohonan. Untuk menukar status permohonan, langkah pertama, masukkan nombor rujukan di ruangan fail rujukan OAC. Langkah kedua, pilih drop-down status permohonan untuk menukar status sekiranya ada. Langkah ketiga, klik butang simpan. Koordinator boleh melihat keseluruhan maklumat permohonan sebagai rujukan mereka. Anda hanya perlu klik pada ikon maklumat tambahan permohonan untuk memaparkan maklumat. Bahagian lampiran merupakan senarai fail yang dihantar pemohon sebagai rujukan permohonan mereka. Lampiran mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian lampiran yang dimuat naik pemohon dan bahagian lampiran yang tidak berkaitan. Bahagian lampiran yang tidak berkaitan merupakan senarai fail yang wajib dimuat naik oleh pemohon setelah pemohon menandakan butang tidak berkaitan. Untuk modul kelompok permohonan, terdapat dua bahagian pada modul projek, iaitu senarai projek dan senarai permohonan serentak. Untuk melihat senarai permohonan serentak, apa yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, klik modul kelompok permohonan. Langkah kedua, klik submodul senarai permohonan serentak. Langkah ketiga, klik butang daftar permohonan serentak. Langkah keempat, wajib masukkan tajuk di ruangan yang disediakan. Langkah kelima, masukkan fail rujukan di ruangan yang disediakan. Langkah keenam, wajib masukkan maklumat kod KPKT bagi yang berkaitan. Langkah ketujuh, klik butang daftar. Maklumat projek boleh dikemaskini oleh pihak OAC sekiranya terdapat perubahan. Untuk kemaskini maklumat projek, langkah pertama, klik butang kemaskini permohonan serentak. Langkah kedua, klik butang kemaskini. Di dalam modul senarai projek, terdapat beberapa fungsi. Antaranya adalah untuk pendaftaran projek. Untuk mendaftar, apa yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, klik modul projek. Langkah kedua, klik submodul senarai projek. Langkah ketiga, klik butang daftar projek.
Langkah keempat, wajib masukkan kod projek. Langkah kelima, wajib memilih salah satu daripada senarai yang disediakan. Langkah keenam, wajib masukkan tajuk projek. Langkah ketujuh, wajib memilih status projek. Langkah ke-8, masukkan luas unit. Langkah ke-9, masukkan bilangan unit. Langkah ke-10, pilih peratusan unit Bumiputera. Langkah ke-11, klik butang daftar. Anda juga boleh mengemaskini maklumat permohonan secara serentak. Untuk itu, langkah pertama, klik butang kemaskini projek. Langkah kedua, kemaskini projek yang berkaitan. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Untuk tambah permohonan di bawah projek, langkah pertama, klik butang tambah permohonan. Langkah kedua, klik ikon tambah untuk menambah permohonan. Seterusnya, anda juga boleh padam senarai permohonan bawah projek. Untuk itu, langkah pertama, klik ikon tong sampah untuk memadam permohonan. Di dalam modul semakan dan ulasan terdapat 2 submodul iaitu maklumat edaran dan senarai semakan dan ulasan. Untuk melihat maklumat edaran, langkah pertama, klik modul semakan dan ulasan. Langkah kedua, klik submodul maklumat edaran. Langkah ketiga, klik pautan proses. Anda juga boleh membuat jemputan semakan dan ulasan teknikal dalaman. Untuk memasuki ruangan paparan ini, langkah pertama, klik pohon ulasan. Langkah kedua, pilih tarikh edaran. Langkah ketiga, pilih tarikh akhir. Langkah keempat, tekan hantar. Untuk melakukan edaran agensi luar, langkah pertama, klik pohon ulasan. Langkah kedua, pilih tarikh edaran. Langkah ketiga, pilih tarikh akhir. Langkah keempat, tekan hantar. Senarai semakan dan ulasan juga boleh dibuat di dalam portal ini. Untuk melakukan semakan dan ulasan, langkah pertama, klik modul semakan dan ulasan. Langkah kedua, klik submodul senarai semakan dan ulasan. Langkah ketiga, klik pautan papar. Selain itu, senarai jemputan semakan dan ulasan teknikal dalaman juga boleh dibuat di dalam portal ini. Seterusnya, ulasan teknikal dalaman dan agensi luar juga boleh dilihat di sini. Untuk modul pengurusan mesyuarat pula terdapat 4 submodul iaitu pengurusan lokasi mesyuarat, mesyuarat JKT dan mesyuarat OAC. Untuk modul pengurusan mesyuarat ini, langkah yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, klik modul mesyuarat. Langkah kedua, klik submodul pengurusan. Selepas klik pada submodul pengurusan, rajah paparan kalender akan keluar untuk menentukan tarikh mesyuarat. Bagi menguruskan sesuatu mesyuarat, apa yang anda perlu lakukan adalah langkah pertama, klik pada tarikh untuk set mesyuarat. Langkah kedua, masukkan jenis mesyuarat. Langkah ketiga, masukkan tajuk mesyuarat. Langkah keempat, pilih drop-down tarikh mesyuarat. Langkah kelima, pilih drop-down masa mesyuarat. Langkah keenam, pilih drop-down tempat mesyuarat. Langkah ketujuh, pilih drop-down pengerusi atau masukkan nama pengerusi. Langkah ke-8, klik butang simpan. Langkah ke-9, klik pada maklumat mesyuarat pada tarikh yang disimpan. Pihak OAC juga boleh mengemaskini maklumat mesyuarat. Langkah pertama, klik butang kemaskini. Langkah kedua, kemaskini maklumat mesyuarat yang berkaitan. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Seterusnya adalah untuk menangguhkan mesyuarat. Apa yang perlu anda lakukan adalah klik pada butang kemaskini. Anda juga boleh mengemaskini agenda mesyuarat. Untuk melakukan kemaskini, langkah pertama, klik ikon kemaskini berwarna jingga di bahagian action. Langkah kedua, kemaskini tajuk agenda sekiranya perlu. Langkah ketiga, klik radio button status aktif atau tidak aktif. Dan langkah keempat, klik butang kemaskini. Untuk membuat jemputan permohonan ke mesyuarat, apa yang perlu anda lakukan adalah klik pada butang senarai jemputan agenda.
Selain itu, anda juga boleh membuat jemputan permohonan secara serentak. Permohonan serentak boleh ditambah di bahagian senarai jemputan, permohonan serentak setelah didaftarkan pada submodul senarai, permohonan serentak dalam modul projek. Langkah pertama, klik butang ikon tambah dan langkah kedua, klik butang ikon hantar jemputan di bahagian tindakan. Untuk membuat pembatalan jemputan permohonan serentak, anda hanya perlu klik pada butang batal. Seterusnya adalah untuk melihat senarai pembentangan permohonan serentak. Anda hanya perlu klik pada butang senarai pembentangan. Di sini anda juga boleh tambah seksyen pembentangan yang dikehendaki. Langkah pertama, klik butang tambah seksyen. Langkah kedua, klik ikon checkbox bagi pilihan seksyen. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Untuk mengemaskini seksyen, langkah pertama, klik butang kemaskini seksyen. Langkah kedua, klik ikon checkbox bagi pilihan seksyen. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Untuk kemaskini tajuk seksyen, langkah pertama adalah klik ikon kemaskini di ruangan tindakan untuk kemaskini tajuk seksyen. Selain itu, untuk menampak permohonan dari jemputan, apa yang anda perlu lakukan adalah klik ikon tambah pada ruangan tindakan bagi menambah permohonan dari jemputan. Langkah kedua, klik butang import. Langkah ketiga, masukkan butiran kertas mesyuarat. Langkah keempat, kemaskini tajuk pembentangan sekiranya perlu. Langkah kelima, masukkan butiran perunding atau pemohon. Langkah keenam, klik butang hantar. Bagi mengemaskini maklumat pembentang, langkah pertama, klik ikon untuk kemaskini butiran. Langkah kedua, kemaskini butiran mesyuarat yang perlu. Langkah ketiga, klik butang hantar. Anda juga boleh memadam maklumat pembentangan yang dibuat. Apa yang perlu anda lakukan adalah klik ikon tong sampah untuk memadam senarai pembentangan. Selain itu, anda juga boleh menambah dokumen pembentang. Langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, klik ikon simbol dokumen untuk tambah dokumen pembentangan. Langkah kedua, masukkan nama dokumen di ruang nama dokumen. Langkah ketiga, klik choose file untuk muat naik dokumen. Langkah keempat, klik butang muat naik fail. Seterusnya, untuk mengemaskini nama dokumen pembentangan. Langkah pertama, klik ikon simbol kemaskini untuk kemaskini nama dokumen. Langkah kedua, ubah nama dokumen di ruangan nama dokumen. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Bagi memadam dokumen pembentangan, anda hanya klik ikon tong sampah untuk padam dokumen pembentangan. Bagi menukar urutan dokumen pembentangan, langkah pertama, klik ikon untuk ke bawah atau untuk ke atas. Seterusnya, untuk melihat perjalanan mesyuarat, sila klik pada butang perjalanan mesyuarat. Bagi melihat agenda mesyuarat, klik pada tab agenda. Bagi melihat kertas pembentangan, klik tab kertas pembentangan. Untuk edaran keputusan mesyuarat, apa yang anda perlu lakukan? Klik butang keputusan mesyuarat. Seterusnya adalah melihat keputusan mesyuarat. Langkah pertama, pilih drop-down status permohonan untuk menukar status. Langkah kedua, masukkan nota sekiranya perlu. Langkah ketiga, klik butang kemaskini. Keputusan mesyuarat masih boleh dikemaskini selagi keputusan mesyuarat tidak diedarkan. Langkah pertama, sila klik kemaskini. Langkah kedua, pilih drop-down status permohonan. Langkah ketiga, masukkan nota sekiranya perlu. Langkah keempat, klik butang kemaskini. Seterusnya adalah untuk edaran keputusan mesyuarat. Anda hanya perlu klik butang edar keputusan mesyuarat. Untuk muat naik surat keputusan, langkah pertama, klik butang keputusan mesyuarat. Langkah kedua, klik choose file untuk muat naik lampiran. Langkah ketiga, klik butang muat naik dokumen. Seterusnya adalah melihat hasil mesyuarat. Langkah pertama, klik choose file untuk muat naik lampiran. Langkah kedua,
klik butang muat naik fail. Bagi melihat senarai mesyuarat pra-OAC, langkah pertama, klik modul mesyuarat. Langkah kedua, klik submodul senarai mesyuarat pra-OAC. Langkah ketiga, klik pautan info. Seterusnya adalah modul laporan. Untuk memulakan modul laporan, langkah pertama, klik modul laporan. Langkah kedua, klik submodul piagam pelanggan. Jika anda mahu melihat modul kaki tangan, langkah pertama, klik modul kaki tangan. Langkah kedua, klik butang daftar kaki tangan. Langkah ketiga, wajib masukkan nama penuh. Langkah keempat adalah wajib masukkan kad pengenalan. Langkah kelima, wajib masukkan kata laluan. Langkah keenam, wajib masukkan ulang kata laluan. Langkah ketujuh, wajib masukkan jawatan. Seterusnya adalah langkah ke-8, wajib pilih peranan. Langkah ke-9, wajib masukkan nombor telefon. Dan langkah ke-10, wajib masukkan email. Anda juga boleh mengemaskini maklumat kaki tangan. Untuk itu, klik ikon sunting untuk kemaskini pasukan. Seterusnya adalah untuk mengemaskini maklumat pasukan. Langkah pertama adalah klik butang kemaskini pasukan dan ketua pasukan. Langkah kedua, kemaskini maklumat yang berkaitan. Langkah ketiga, klik butang simpan. Untuk menambah ahli kumpulan, langkah pertama, klik butang tambah ahli. Dan langkah kedua, klik butang tambah. Di penggunaan sistem ini juga terdapat fungsi modul pengawal agensi. Untuk melihat modul pengawal agensi, langkah pertama, klik modul pengguna sistem. Seterusnya adalah untuk mendaftar pegawai agensi. Masukkan nama penuh. Langkah kelima, masukkan kata laluan. Langkah keenam, masukkan ulang kata laluan yang sama. Langkah ketujuh pula adalah masukkan agensi. Langkah ke-8, masukkan nombor telefon. Langkah ke-9, masukkan email dan seterusnya adalah tekan butang simpan. Untuk mengemaskini pegawai agensi, apa yang perlu anda lakukan adalah langkah pertama, tekan edit. Langkah kedua, masukkan maklumat yang ingin dikemaskini. Langkah ketiga adalah tekan butang simpan. Dengan ini, kemaskini telah dibuat. Jika anda mahu memadam pegawai agensi, apa yang perlu dilakukan adalah menekan ikon tong sampah. Di dalam modul portal pula, ia mengandungi fungsi pengumuman di mana anda boleh menambah pengumuman. Untuk menambah pengumuman, apa yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, klik modul portal. Langkah kedua, klik submodul pengumuman. Langkah ketiga, klik ikon tambah. Langkah keempat, masukkan tarikh hebahan. Langkah kelima, masukkan hebahan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Langkah keenam, klik choose file untuk muat naik lampiran sekiranya ada. Dan langkah ketujuh adalah klik butang simpan. Seterusnya adalah bahagian kemaskini pengumuman di mana pengguna boleh melakukan kemaskini pengumuman atau mengarkibkan pengumuman. Untuk melakukan kaedah ini, langkah pertama adalah klik ikon sunting. Untuk itu, apa yang perlu dilakukan adalah langkah pertama, klik ikon sunting. Langkah kedua, kemaskini maklumat pengumuman yang berkaitan. Langkah ketiga, tandakan ikon arkib untuk arkibkan pengumuman. Langkah keempat, klik butang kemaskini. Sekiranya anda mahu memadam pengumuman yang telah dibuat, apa yang perlu dilakukan adalah klik ikon tong sampah pada pengumuman yang dikehendaki. Seterusnya adalah untuk melihat paparan berita. Langkah pertama, klik modul portal. Langkah kedua, klik submodul berita. Jika pihak OAC perlu keluar dari portal, apa yang perlu dilakukan adalah Langkah pertama, klik nama pengguna
pada atas kanan portal. Dan langkah kedua, klik butang log keluar. Dengan ini anda telah keluar daripada sistem OSC 3 Plus Online. Terima kasih kerana menonton video manual OSC 3 Plus Online.